USD Canada monthly okey, dia masih kat dalam zone, dia tak keluar lagi. Okay. Saya nak tunggu, kalau untuk buy balik saya nak tunggu kat sini. Okay, saya nak tunggu kat sini. Untuk weekly dia dekat mana? Dia masih lagi kat kawasan zone bermain-main. Jadi kat daily okay, boleh sell. Anda kata dia nak bagilah, okay. Jadi boleh sell kat sini ataupun boleh sell paling tidak pun kat atas ni lah. Okay. Jadi tunggu price action dulu. Okay, tunggu price action. Dia tunggu naik dan turun kembali. So nak terus lagi. Okay, kita ada euro. Tak pun saya buat second round. Okay, tengok macam mana sekejap lagi. Ataupun saya buat second round. Kalau tak saya split dua. So then ada dua part kat sini. Sebab YouTube dia tak boleh nak masuk setengah jam. Saya dah try hari tu. Untuk saya lah, sebab tak ramai subscriber kan. So susah sikit lah. Okay, masih dalam keadaan trend untuk Euro NZD, menunjukkan NZD masih lemah. Okay, tapi sekarang ni saya nak tunggu weekly punya zone untuk saya buy. Okay, saya nak buy kat sini. Untuk daily kita dekat mana? Kita boleh sell dulu nampaknya. Kita boleh sell. Sell kita dekat sini. Okay, tapi nampaknya dia macam banyak turun naik kat situ. So then risiko kena tengok price action dekat H1. Okay, tengok price action dekat H1. Okay, nampaknya dia dah dekat dalam zone. Dia dalam zone sekarang ni. Kita tunggu dia buat action macam biasalah. Favorite saya Quasimodo, which is macam ni. Nah, saya rasa macam, walaupun tak nampak sangat, dia sebenarnya kena banyak praktis cari Quasimodo. Sebab banyak pattern kan. After that dia turun. Tak masuk pun. Okay, tapi tak apalah, it's okay. Okay, tapi siapa yang dah belajar Quasimodo, banyak cikgu yang mengajar Quasimodo. Saya cari cikgu Quasimodo saya masa tu saya baru setahun. And after that cikgu tu charge saya $1 kot untuk masuk dalam bawah dia punya ni. Tapi end up sebab saya follow signal dia, kita pun tak faham money management kan. Jadi kita main hantar 3 entry langgar SL dia kan. Kita tak boleh nak salahkan dia kan, sebab dia jaga money management, kita tak jaga money management. Okay, waktu tu lah. So tak boleh salahkan dia lah. Okay, tak boleh salahkan dia. Okay, kita tunggu price action dekat kawasan atas ni. Okay, dekat sini. Okay, untuk AED NZD. Okay, okay, untuk AED NZD, dia sekarang ni dalam keadaan sideways sebenarnya. Dia dalam keadaan sideways, tapi macam ni. Okay, dia slowly lah turun. Okay, dia dah macam ni, betul dia turun. So kita tengok monthly dekat mana. Okay, monthly sebenarnya dah ada dekat zone untuk sell. Okay, dah ada zone untuk sell. Mungkin dah akan naik dulu lah sebenarnya. So dan kita tengok kat weekly dia dekat mana. Dia dah jalan dulu. Daily okay, kita dah terlepas. Daily tak terlepas, tapi setup ni panjang kot. Okay, macam ni. Kalau yang ini, saya akan tunggu dia break kawasan ni, break kawasan lower high. Okay, saya tandakan siap-siap. Tapi ni memang berhari. Okay, cakap berhari, betul-betul cakap berhari. So dia akan break, and after that dia mungkin saya akan cari sell kat sini. Kenapa saya berkeras nak sell? Okay,
dia nak kena menuju balik ke bawah ni. Okay, kawasan zone sini. Jadi untuk monthly, jadi minggu depan saya bias untuk sell lah. Okay, sebenarnya kat sini dah boleh sell lah ni. Nah, okay, macam tu je dia bagi. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak masuk juga sebenarnya. Kita tak dapat nak masuk. Macam ni tak sempat, tak dapat nak masuk. Kita dari berapa pip ni sampai kat sini, and after that 4 pip. Okay, 4 pip. Jadi bila dia dah tak dapat masuk tu, tak perlulah kita nak kejar. Okay, SL memang kecil lah kat sini. SL over 20 pip. Kalau kita nak kenakan betul pun dia jadi tak cantik. Okay, sebab setup saya macam ni. Biasanya saya akan cari 3 kawasan support yang bertemu, 3 atau 4 macam tu. Macam ni, cari betul-betul supaya kena banyak kawasan support, supaya dia lengkap lah jadi support become resistant kan. Tak payahlah kita nak main-main. So ini nampaknya kita jumpa zone dekat kawasan weekly, tapi kita boleh masuk ke kawasan daily dengan syarat dia break, and after that dia datang balik ke kawasan ni. Okay, kalau tak jangan ngada-ngada nak masuk. Right, and after that NZ di Kanada. Okay, NZ di Kanada. NZ di Kanada monthly dalam zone tapi tak bergerak lagi. So dan kita tengoklah dekat weekly nampaknya jelas dia punya weekly. So kita kena tengok daily untuk pastikan yang saya lebih berpegang pada kawasan-kawasan yang fresh. Sebab saya tak tahu, ada setengah-setengah orang kalau dia belajar supply and demand, dia anggap satu zone tu selagi tak tembus, selagi tu boleh masuk. Okay, saya pula berpegang pada fresh ataupun tak, sebab kita tak nak keliru. Ikutlah pada pemahaman orang kan untuk belajar pasal supply and demand. Saya punya cikgu supply and demand lain kan. So itulah, kita belajar mula-mula baca kitab dulu, lepas tu berguru, lepas tu cikgu kita cakap cari yang fresh. Jadi kita kena ikut lah kan. Cikgu kita cakap fresh, ada cikgu yang kata tak perlu fresh kan. Jadi bergantung ikut pada cikgu masing-masing. Okay, dekat sini saya lebih pada fresh. Jadi saya nak tunggu dia masuk ke dalam dulu, H1 lah. Apa yang saya tunggu dia masuk dalam dulu, and after that dia buat satu price reaction lah. Okay, satu price reaction untuk NZ di Kanada. Tak boleh lama-lama sebenarnya ni. Mungkin saya masuk 15 minit lah kot. Okay, chart window NZD USD. Okay, okay, untuk monthly kuat sangat USD nampaknya kan. Untuk monthly dia dalam keadaan yang saya tengok macam ni, dia boleh ada potensi untuk beberapa bulan akan datang untuk naik ke atas ni balik. Okay, untuk naik ke atas ni, jadi mungkin kita boleh cari peluang untuk buy lah. Okay, tapi kena cari zone dulu. Cek daily. Tak cantik dia punya ni. Nah, macam ni. Saya tak jumpa satu tempat untuk saya masuk zone yang cantik-cantik. Jadi saya tak berani nak bagi kat anda semua. Tapi let's say lah. Okay, let's say nah, kat sini. Kalau saya nak masuk, saya akan masuk ke kawasan sini lah untuk buy. Okay, untuk buy and after that naik lah. Okay, saya buy kat situ, and after that dia naik ke atas lah.
Ni apa yang saya nampak lah. So dan mungkin dia 2-3 hari ni dia akan turun bawah je, lepas tu naik atas balik. Okay, sebab agak luar biasa jugalah keadaan trend dia ni. Kalau kita tengok kat daily kan, macam tu dia pergi naik berdesuk kan. Tapi everything is possible untuk market. Okay, Euro GBP, kita tengok Euro GBP. Euro GBP monthly nampaknya Euro lebih kuat daripada GBP nampaknya. Okay, sebab dia naik lah kan. So untuk masuk buy, ada zone. Okay, ada zone kat sini. Jadi standby untuk buy untuk long term. Dekat short term dah habis dah ni. Okay, set dia dah langgar Excel, ramai orang ni. So weekly tak ada tempat-tempat untuk saya buy, tapi ada tempat untuk sell. Kalau anda kata dia naik ke atas, boleh lah. Kita tengok daily sikit. Daily, okay. Dia nak kena patah balik kat situ. Okay, patah balik, naik atas, turun bawah. Pergerakan dia yang saya jangkakan macam ni. Oh, tapi ada satu ni satu zone. Tak, ni tak kira zone. Dia akan turun, naik, lepas tu buat kacau sikit, lepas tu dia turun lah. Okay, tu fokus. Okay, GBP AUD, kebanyakan orang takut nak masuk GBP sebab pair ni liar. Okay, pair GBP liar. So kalau daripada GBP dan AUD nampaknya, kalau saya tengok sebenarnya untuk trend line dia dah break. Okay, so sepatutnya bila dia dah break, okay, kita dah boleh masuk untuk ni. Bulan lepas dah boleh masuk. Dekat situ je dia masuk, dia naik kan. So saya bias untuk buy weekly. Tak ada kawasan. Nah, kat sini pun candle dia tak berapa sangat. Okay, dia dah dekat dengan kawasan-kawasan untuk kita. Saya tak ni lah, tak boleh nak tengok daily. Okay, bias saya macam ni. Daily kemungkinan besar dia akan turun dulu sebelum dia teruskan kenaikan. Okay, kat kawasan sini lah. Okay, mungkin dia bagi can dulu lah untuk siapa-siapa nak masuk dulu. So fokus saya macam ni, ini dan itu. Okay, ni fokus untuk GBP AUD. Okay, GBP Kanada. Okay, GBP Kanada fokusnya adalah macam ni, monthly macam biasa. Keadaan monthly ni dia masih lagi dalam keadaan downtrend. Okay, mungkin Kanada lebih kuat lah daripada GBP. Okay, untuk kita masuk kawasan-kawasan untuk kita sell dah terlepas. Okay, dah terlepas. So ada lagi satu. Okay, ada satu lagi untuk sell kat sini. Tapi anda kata dia sell kat sini, itu menunjukkan dia dah break trend line. Jadi kita dah kena standby untuk buy. Jadi itu adalah destination. Okay, so weekly dia ada kat okay, weekly kita boleh bayangkan yang sebenarnya ini adalah zone. Jadi mungkin dia nak turun. Jadi daily apa cerita? Daily pun dah bagi peluang. Okay, jadi bias saya sekarang ni adalah untuk tak nampak sebab zone ni dah kena dulu. Zone ni dia dah ambil dulu. Tengok tu takut salah. Oh, okay, tak boleh. GBP Kanada saya tak nak buat
keputusan dulu, tapi saya nak tunggu dia datang kat sini dulu lah untuk saya buat keputusan untuk buy seketika, buy sikit GBP Kanada. Okay, GBP USD. Okay, GBP USD pula, dia punya cerita dia macam ni. Masih dalam keadaan downtrend, so menunjukkan USD lebih kuat daripada GBP. Okay, untuk monthly, dan kita tengok zone ni tak fresh. Zone tak fresh kat atas ni ke? Tengok dulu. Oh, okay, cantik, ada satu zone kat atas. Okay, weekly agak ridiculous juga lah dia punya bentuk dia tu. Okay, itu dia punya arah tu saja tu. Boleh jadi dia nak sell kat kawasan-kawasan atas ni lah. Okay, tengok juga dalam weekly ni macam mana. Okay, untuk daily, nah, okay, nampak zone kat situ. Okay, jadi minggu depan carilah peluang untuk buy seketika untuk kita sell di masa akan datang. Okay, jadi sebab ni dia dah pergi sini, so dan dia mungkin nak naik ke atas, turun dan naik. Okay lah tu, boleh. Okay, last but not least, GBP NZD. Kalau korang tengok sini video ni dulu, minta korang tengok video yang first dulu, sebab YouTube selagi saya tak sampai subscriber 1k, so saya tak dapat nak post video yang panjang-panjang. Jadi minta kalau boleh lah, panggil lah kawan-kawan, okay, support, maybe tolong saya untuk ni, sebab since PKP ni sebenarnya, to be honest, saya jobber jugalah. Okay, saya pun tiba-tiba dah kena jadi FTT dah ni, sebab nak keep living. Tapi nak buat macam mana, tiba-tiba jadi jobber lah, tiba-tiba ni. Monthly, okay, dia dah settle. Mana zone? Oh, okay, ada dekat atas tu ada satu zone. Okay, jadi saya bias untuk melihat di time frame yang lebih kecil, weekly. Sekejap kuatnya sebenarnya GBP ni mungkin minggu depan dia nak lemah ni sebenarnya ni. Tapi kita nak kena, saya biasa tengok price action juga lah, sebab baca news pun penting, price action pun penting. Okay, ada tu kecoh dekat Facebook, dia kata technical ni tak wujud, so tak apalah. Okay, so daily saya tak ada keputusan sebenarnya untuk GBP NZD ni. Saya tengok ada untuk buy kat kawasan bawah ni. Okay, jadi itu pun untuk weekly. Tapi pergerakan NZD ni sekali dia jalan betul-betul lah. Okay, contoh macam daily, cuba tengok, sekali dia berjalan, dia tak ingat dunia. Tengok sampai 1000 pip dia pergi. Okay, dia turun pun 1000 pip, sebab NZD ni dia jarang sebenarnya keluar statement. Tapi tak apa. Okay guys, terima kasih untuk tengok dua-dua video ni. Jangan lupa like, subscribe. Okay, kalau anda suka, saya cuba untuk bagi analisis setiap hari. Tapi since saya kena buat banyak benda jugalah sementara PKP ni, hopefully dapat bantuan daripada korang semua. Okay, untuk subscribe. Okay, saya punya target 1k untuk subscriber saja. Hopefully anda semua boleh bantulah. Okay, whenever you are
from Malaysia or from Singapore or Indonesia or all over the world, I hope you to help me on subscribing this. Okay, even though I am just giving an idea for you to trade, so that you can get a glimpse for next week forecast. Okay, so hope to help you, okay, with your trading, and hope to help me also in subscribing. Okay, so thank you very much. Okay, see you next time. Okay, jumpa lagi minggu depan. Jumpa hari Isnin, okay, untuk tengok pergerakan market ataupun ada setup menarik. Thank you very much. Assalamualaikum, bye bye.